Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, barisan jawatankuasa penganjur yang telah berlumus tungkus untuk mengadakan program pada hari ini. Mana dia lagi ponek daripada orang bertungkus lumus tu. Berlumus tungkus. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi saya tengok sampai tadi perempuan ramai, saya turun bawah dulu bagi masa lelaki naik. Jadi bila naik dia tetap perempuan yang ramai kan. Nak buat macam mana? Sebab orang lelaki adalah manusia yang paling sibuk. Dia sebagai ketua pemimpin dia memang macam tu. Dia bagi laluan pada orang perempuan datang. Jadi penceramah ni lelaki, dia tak sibuk. Tu sebab dia boleh datang ceramah. Macam itulah ayat kan. Jadi macam mana pun ceramah kita pada hari ini RSB kan, rehat, santai dan bantai. Biasa je, jangan risau-risau. Jangan comel-comel, relax ya kan. Jadi alhamdulillah seronok kita, tajuk kita adab dalam berpuasa. Adab dalam berpuasa, alhamdulillah. Dalam banyak-banyak program kan, pada hari Rabu ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tak apalah, kita cuba jugalah kan. Bila ceramah tentang Ramadan, itulah hebatnya kan, itulah hebatnya. Orang Arab. Sekarang ni kita dengar ceramah Ramadan, kita dengar ceramah Ramadan dengan tahap belum Ramadan lagi. Hebat persediaan. Itu nama persediaan. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Tetapi kita lebih hebat lagi. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Maknanya dia lagi jauh daripada orang Arab. Lagi jauh. Soalan-soalan wajib dah mula ditanya daripada awal tahun. Bang, tahun ni tema kalau apa? Tahun lepas, minggu lepas dah tanya dah kat saya. Bang, bila last minute, banyak saiz dah tak ada. Macam tu. Payah betul lah kan. Macam tu ayat-ayat yang biasa lah tu. Yang biasa dengar. Jadi orang lelaki pula, semacam saya dah mengkajinya kan. Jadi bila tanya, kalau apa bang? Ikut kau lah. Janganlah kita jawab orang lelaki. Kalau tak nak kecewa, setuju je dengan pilihan dia. Dia bertanya kita tu prosedur saja. Sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak dia tu. Jadi dia tanya kita tu syarat ya, bang, abang rasa tahun ni tema kalau apa? Jangan jawab. Serahkanlah pada budi bicara kau, wahai isteriku. Apa kalau kau nak ikut kau lah kan? Jadi alhamdulillah kita memilih pada tengah hari ini kita berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi kita ni ikut jalan pergi syurga. Kan? Malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang mendengar di dalam majlis ilmu kerana nak tunjukkan apa? Sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Mana tak kira lah. Semua akan dapat pahala ni dalam majlis ni walaupun dia tidur. Kan? Tak ada masalah. Saya takkan marah. Tu kenapa tidur? Saya takkan marah. Saya takkan marah macam tu, tak ada. Sebab saya faham sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah, kan? Jadi dia boleh tidur, tak ada masalah. Penceramah memang tak saja test nak bagi dia apa. Cik bayi tak beranak akak ni. Berapa bulan dah tu? Tak ada berapa bulan dah tu. Tunggu masa. Saya tengok pun tahu perempuan. Kan? Tak omak kan? Jadi makna kata, jadi dalam kita cerita. Jadi dalam cerita Ramadan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa sebut mudah-mudahan? Sebab belum confirm lagi orang yang berpuasa itu bertakwa. Dia puasa-puasa tapi benda tak elok semua buat juga. Puasa-puasa tetapi banyak juga benda-benda yang patut buat dia tak buat. Jadi kalau kita nak sebut, ada orang puasa-puasa nombor ekor beli juga. Kan bila cakap kau ni apa hal beli nombor ekor ni? Aku bukan apa, ikhtiar. Ayat dia tu kan, dia tahan dengan izin Allah menang second prize kurang hajar tu kan. Tapi tu ada orang macam tu, dia tak rasa apa. Dia tak ada rasa apa. Dia puasa-puasa tetapi cukup jaga. Cukup jaga. Sampai ramai juga yang tak tahu sejarah puasa ni dulu. Zaman Nabi dulu mula-mula puasa macam mana? Mula-mula puasa ni adalah daripada lepas maghrib sampai isyak.
Buka puasa. Buka puasa daripada maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik sampai esok. Dulu asalnya begitu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum Nabi macam tu. Bayangan. Dan syarat dia pula jangan tertidur. Waktu tu contoh dia tertidur dekat-dekat nak berbuka, dia terlelap. Jaga-jaga dah habis azan, maka dia tak boleh buka puasa. Dia kena sambung puasa. Syarat dia macam tu. Ada seorang sahabat, entah macam mana, terlelap. Dia terlelap, memang jaga-jaga dah habis azan. Jadi dia tak boleh berbuka, maka dia teruskan puasa. Esok tu dia bekerja di ladang tamar, langsung pensan. Sebab tak larat. Lepas pada itulah turun ayat seterusnya, ayat 184 tu pula, ayat seterusnya pula, memberitahu macam mana puasa, macam mana kita puasa pada hari ini. Jadi syukurlah kita tu okey tu. Kan? Jadi kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan untung. Sebab mereka berpuasa sekejap je, dalam 9 jam. Tak sampai berniaga bazar Ramadan dah. Tiba-tiba dah nak berbuka kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi apa kata kita buat lawatan sambil belajar kat sana. Kan? Tak payahlah puasa lama sangat kan. Ada negara tu 3 jam je malam. Bayangkan, kejap dah sahur. Baru buka dah sahur. Macam mana? Kan? Jadi itu pun ramai yang tak nak pergi pada bulan puasa. Negara kita Malaysia sedang elok. Cuma bila sebut tentang adab tu, kita cerita tu, ada 3 jenis orang berpuasa. Satu puasa umum, kedua puasa khusus, ketiga puasa khususul khusus. Puasa umum standard budak darjah 5, darjah 4. Setakat puasa semata-mata dan menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dia cukup jaga. Itu standard budak darjah 5. Mana? Dia budak darjah 5 pun sekarang puasa dia semayang. Ni dia tak semayang tak apa, puasa semata-mata. Cukup jaga. Lubang hidung ni jangan korek, jangan main-main. Tiap-tiap tahun tanya penceramah soalan yang sama, mengharapkan jawapan yang berbeza. Itu masalah. Korek tak hidung batal lah, kata hidung batal lah kan. Boleh ke tak boleh korek? Boleh. Dengan satu syarat, niat nak apa? Nak bersihin saja. Budak tu dah lah selemo. Tahu selsemo. Selemo tak faham. Slimer. Selemo. Ya Allah, berkorak-korak hidung kan. Kan? Anak ni, jangan. Bapak pula, jangan. Kau puasa kan? Jangan. Tersumbat. Pakai lubang hidung sebelah lagi. Bapak punya jago tu. Bab bulan puasa jangan main-main. Lepas tu budak tu pun terlelap dah, berdasing tu tadi mengalir lah ke bawah ni. Dah belah sini pula berkorak. Nyata tu, jangan. Jangan apa? Kau bernapas pakai mulut kau. Macam ikan benak tu. Macam tu Kesian. Masalah berjurai tau. Dia bukan berkorak dah, melambai dah benda tu. Macam tu. Sikit lagi nak sampai ke bibir. Bayangkan. Kalau dia garam dikunyah kan, langsung batal. Ya, main. Apa teruk sangat orang puasa. Image. Dia pergilah bazar Ramadan petang tu. Macam mana nak selera tengok. Kan. Terberasin melakik benda tu kek kuih tu. Cuba fikir. Jangan bawa image buruk ke agama. Nampak teruk sangat. Kenapa kau ni? Apa kata? Inni shaimun. Kenapa hidung macam tu? Sesungguhnya aku berpuasa. Janganlah teruk benar. Setakat nak bersihkan tak ada masalah. Jangan sampai masuk jari sampai hilang mata hitam. Punya seronok lah kan tu kan. Yang tu tak boleh. Faham? Tu fahamlah sendiri. Ya? Tapi dia tak semayang. Dia tak mengaji, dia tak ibadah, apa pun tak ada. Setakat puasa je lah siang. Rugilah dia. Yang kedua, puasa khusus. Dia menahan diri daripada makan dan minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Dia tak mengumpat, dia tak tengok TV drama, asalkan dia bahagia. Kita tengok. Jangan benci cintaku, kekasih paksa rela. Kan? Macam tu lah. Saya tak tengok. Tapi dalam drama, jangan benci cintaku. Kesian Husna. Tak, walaupun saya tak tengok. Tapi saya tahu. Saya tahu watak tu kena kutuk dalam Facebook. Kan?
Dia berlakon, kau marah kenapa? Ya Allah, tak jadi kerja, nak pula sanggup buka puasa tu depan TV nak tengok drama. Dah lah, dah. Cukup.